Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Malaysia Baru, salam Melaka berbau pintar hijau bersih. Sagodri Sagodrigle Vanakkam Sepena Waran Man Yahuma Kaifalukum Anabila Syukran Mararun Waran Inturun Malaysia dan Tacahau. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan pelantikan Ketua Menteri Melaka, CM, Chief Minister in Melaka. Okey, baik saudara. Sebagai rakyat Melaka, anak jati Melaka dan dilahirkan di Kerubung Melaka, saya ingin memanjangkan hasrat saya supaya Ketua Menteri Melaka dilantik dalam kalangan individu yang berkarisma tinggi, humble, flexible, intellectual, committed, menyantuni perasaan akar umbi denyutan nadi rakyat, ya. Ketua Menteri yang tidak sombong, bongkak, belaga, ego, bengis. Ketua Menteri yang kalau kita melihat dari segi verbal non-verbal conversation ataupun communication, Ketua Menteri itu dilihat sebagai dari segi cahaya mukanya itu tidak nampak, ya, agak kasar ataupun agak selalunya saya sebut sebagai kurang kelestarian dalam kalangan rakyat negeri Melaka. Seterusnya, Ketua Menteri yang dilantik juga mestilah tidak menjadi proksi kepada mana-mana ejen parti politik. Saya bagi contoh, ya. Ini contoh saja, ya. Dia tidaklah menjadi Ketua Menteri berpaksikan kepada ideologi. Contohnya mana-mana parti politik kerajaan atau pembangkang secara majoriti. Apabila seorang Ketua Menteri di backup atau dikelilingi dan disokong 100% dengan undi majoriti dalam kalangan satu parti domain, maka apa yang berlaku adalah rakyat akar umbi, khususnya contohnya, saya bagi contoh lah, ya, sekiranya Ketua Menteri itu didampingi oleh parti politik Islam dan Melayu contoh, ya, dia akan memberi kesan kepada yang minoriti tadi. Begitu juga kalau Ketua Menteri itu didampingi oleh satu parti Cina atau India ataupun parti politik bukan Islam. Jadi di sini tuan-tuan tidak perlu beremosi dan bersangka buruk dengan kenyataan saya. Apa yang cuba saya sampaikan di sini adalah adakah Ketua Menteri atau Menteri Besar atau Perdana Menteri siapa saja dilantik dalam kalangan individu yang sebenarnya individu itu terpaksa berpaut ataupun terpaksa bergantung kepada satu ideologi parti politik. Dan kita tahu di Malaysia, Islam dan Melayu atau Bumiputera adalah satu komuniti yang mendapat majoriti tinggi dalam pelbagai konteks. Namun kita bimbang sekiranya contoh-contoh yang berlaku sebelum ini adalah Ketua Menteri, Menteri Besar, Perdana Menteri dan sebagainya, mereka-mereka yang berada dalam kepimpinan negara atau negeri disokong oleh satu ideologi parti politik yang dibimbangi oleh orang Melayu dan Bumiputera, seterusnya Raja-Raja Melayu dan istana. Ini tidak memberi impak yang positif kepada majoriti populasi Melayu, Islam dan Bumiputera. Sebab itulah sekarang ini kalau kerajaan Bumiputera, walaupun atas nama Perikatan Nasional, tetapi kerajaan ini mestilah lebih lestari, berjiwa besar, bersangka baik, membantu masyarakat golongan minoriti India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Melana, Portugis asli. Jadi di sinilah saya ingin menegaskan bahawa Ketua Menteri ini mestilah juga seorang yang tidak dikongkongi dengan ideologi parti politik yang akan memberikan kebimbangan yang nyata dalam kalangan pengundi dan rakyat negeri Melaka. Seterusnya, Ketua Menteri berkaitan mestilah berkarisma, seorang yang good listener, transformational bukan transaksional. Transformasional ini bererti Ketua Menteri yang sebenarnya pendengar yang baik, seorang motivator, seorang rakan, seorang pemimpin, pembimbing. Beliau turun padang, menyelesaikan masalah dan tidak memberi tekanan, ugutan dan seterusnya, memencilkan mana-mana pihak, individu dan sebagainya. Transaksional, autocration, ya, ortodok, seorang yang bengis, seorang yang based on reward, ya, seorang yang sebenarnya tidak lestari, seorang yang mengambil keputusan sendiri, merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain,
Jadi perkara ini tidak sesuai apabila kita jadi ketua menteri, pemimpin utama di negeri ini atau negara dan seterusnya peringkat-peringkat federal, state, local government. Jadi tuan-tuan dan perempuan, satu lagi, janganlah menjadi ketua menteri oleh kerana gila glamour ataupun kita mahu mencuba nasib dan seterusnya, mahu mencabar mana-mana pihak. Kerana bagi saya, untuk menjadi ketua menteri ini, mereka-mereka ini mestilah mempunyai potensi dari segi mampu predik jangka panjang dan jangka pendek apa saja kesan ekonomi, pembangunan dan seterusnya, kelestarian untuk menyatu padukan rakyat negeri Melaka. Dan negeri ini adalah negeri semua rakyat negeri Melaka, dan saya mohon kepada setiap rakyat di negeri ini supaya sentiasa menyokong mana-mana kerajaan, baik kerajaan Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan yang diberi mandat. Tetapi tuan-tuan perlu faham ya, politik is a career. Saya selalu sebut politik is a career. Sebab itu ramai orang politik ini tidak mahu letak jawatan sampai hari ini, sehingga hari ini ramai juga adun-adun ahli Dewan Undangan Negeri ataupun kursi parlimen di peringkat persekutuan. Mereka ni berkecimpung dalam politik negara tanah air sehingga 20 tahun, 15 tahun atau 10 tahun ya, sehingga hari ini ada yang mendapat gaji hampir 27,000 sehinggalah 100,000. Jadi mereka mempunyai allowance, mendapat pengangkutan kenderaan, driver, gelaran datuk, segala keistimewaan dan sebagainya. Jadi mereka-mereka ini akan menyatakan bahawa tidak ada orang lain lagi di negeri Melaka atau negeri lain daripada Melaka yang boleh menjadi membolehkan mereka meletakkan jawatan. Sebenarnya tidak begitu ya, sebab mereka ini tidak mahu turun kerana pelbagai kemudahan pengiktirafan dan juga penghormatan diberikan. Inilah hakikatnya, kerana apabila setiap esko ataupun setiap adun dan juga ahli parlimen menjadikan politik sebagai kerjaya. Jadi anak-anak muda, usahawan, belia, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan asli Portugis, tuan-tuan tidak perlu tunggu ya 3 tahun daripada sekarang berkecimpung dalam politik ya, sebab itu adalah career. Jadi jangan biarkan orang yang terlalu lama duduk dalam politik dan seterusnya mereka akan memberi dalil dan pengujuhan macam-macam alasan untuk mereka terus kekal dan memenangi hati rakyat. Dan mereka menjadi pemimpin, tuan-tuan hanya menjadi penyokong tegar sehingga masa depan tuan-tuan miskin, daif, kumpulan B40, dan kita tak ke mana ya. Yang duduk atas ni mereka semua ya. Bukan kita asal dengki kianat, tapi itulah hakikatnya. Orang politik memang bijak menggunakan kuasa undi, mempengaruhi rakyat. Dan apabila mendapat jawatan, mereka sombong, bongkak, mementingkan kroni, rakan taulan, dan itulah hakikatnya ya. Jadi jangan jadi taksub dengan orang politik ini, tetapi guna akal. Sampai masa tukarlah mereka-mereka yang tidak ada kompetensi, mereka-mereka yang tidak intelektual, mereka-mereka yang sebenarnya menyusahkan rakyat ya, tidak tahu berkomunikasi dari segi pengurusan krisis, dari segi kepimpinan, integritinya tidak ada korup ya, pemimpin-pemimpin yang media relation tidak faham ya, komunikasi, pengurusan krisis, decision making, semua ini mereka lacking of that kind of skills, right? With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.